Pada suatu malam pada Oktober 2025, Ramli Sarip berdiri lagi di hadapan cahaya pentas pada usia 73 tahun, dengan mikrofon di tangan dan suara yang masih membawa kekuatan yang dikenali ramai sejak puluhan tahun dahulu. Dari tempat duduk penonton, mungkin tidak banyak yang kelihatan berubah. Rambutnya sudah memutih, wajahnya menyimpan garis-garis usia, tetapi apabila musik bermula, Ramli masih mampu menjadi Ramli yang selama ini dikenali, seorang lelaki yang seolah-olah dibentuk untuk hidup bersama gitar, lagu dan pentas. Namun ada sesuatu yang tidak dapat dilihat melalui cahaya lampu. Sesuatu yang tidak boleh ditundukkan hanya dengan semangat. Tubuhnya sudah berusia 73 tahun. Ramli sendiri ketika itu mengatakan bahwa secara keseluruhannya, kesehatannya masih baik. Tiada alasan untuk membayangkan beliau terbaring sakit atau sedang berdepan penyakit berat. Malah beliau masih meneruskan nyanyian. Tetapi di sebalik keadaan yang kelihatan baik itu, beliau mengakui bahwa sesekali tubuhnya mula memberikan isyarat kecil, rasa sakit, lenguh atau ketidakselesaan yang datang dan pergi. Ramli tidak membesar-besarkannya. Baginya, perkara seperti itu adalah sebahagian daripada proses menjadi tua. Mungkin justru ketenangan itulah yang membuat kisah ini terasa lebih menyentuh. Bukan kerana seorang legenda sedang rebah, tetapi kerana seorang lelaki yang sepanjang hidupnya bergerak mengikut rentak muzik kini, perlahan-lahan perlu bergerak mengikut rentak tubuhnya sendiri. Bayangkan perbezaannya. Dahulu malam boleh menjadi panjang, bunyi gitar boleh berterusan, sorakan penonton boleh membuat keletihan terasa seperti tidak wujud. Kini tubuh mempunyai bahasanya sendiri. Ada hari seseorang masih berasa kuat, ada ketika sendi atau otot tiba-tiba mengingatkan bahwa 7 dekad kehidupan telah berlalu. Dan disinilah muncul persoalan yang jauh lebih sukar daripada sekadar bertanya sama ada Ramli masih mampu menyanyi. Bagaimana seorang manusia yang menghabiskan sebahagian besar hidupnya di atas pentas menerima saat apabila dia sedar bahwa tubuh tidak akan sentiasa mengikuti kemahuan hati? Kemudian seolah-olah bunyi masa berundur. Petikan gitar kedengaran. Sorakan penonton lama muncul semula dalam ingatan. Lampu pentas menyala dan di tengah-tengahnya ada Ramli yang jauh lebih muda. Tubuh yang belum mengenal batas usia, langkah yang lebih pantas, malam yang terasa tidak pernah berakhir. Dia menyanyi, bergerak dan hidup seperti pentas itu akan sentiasa menunggunya. Tetapi puluhan tahun kemudian, lelaki yang sama masih memegang mikrofon. Cuma sekarang setiap rasa tidak selesa membawa satu peringatan yang dahulu mungkin tidak pernah difikirkannya. Suaranya masih boleh melawan kesunyian sebuah dewan, tetapi tubuh tidak perlu menjerit untuk menyampaikan mesejnya. Kadang-kadang ia hanya perlu memberikan sedikit rasa sakit, sedikit keletihan, 1 detik ketika langkah menjadi lebih berhati-hati. Ramli memilih untuk melihat semua itu sebagai sebahagian biasa daripada usia, lalu terus menyanyi. Dan mungkin disitulah sisi paling sunyi daripada perjalanan seorang penghibur bermula, bukan ketika musik berhenti, tetapi ketika musik masih bermain sementara tubuh perlahan-lahan meminta pemiliknya supaya mula mendengar sesuatu yang lain. Jika masa diputar kembali beberapa dekad, kehidupan Ramli Sarip kelihatan seperti sebuah perjalanan yang hampir tidak pernah berhenti. Ada malam ketika dewan dipenuhi manusia, lampu menyapu seluruh pentas, bunyi gitar bergema, dan ribuan mata tertumpu kepada seorang lelaki yang berdiri di tengah-tengah semuanya. Dari luar, itulah kehidupan yang sering dianggap indah, dikenali, disambut, dinantikan. Tetapi beberapa jam kemudian, keadaan boleh berubah sama sekali. Penonton pulang seorang demi seorang. Kerusi kembali kosong. Lampu dipadamkan. Pakaian persembahan yang beberapa jam sebelumnya kelihatan begitu gagah kini hanya tergantung diam, sementara gitar diletakkan di sudut bilik tanpa sesiapa menyentuh talinya. Ramli pula kembali menjadi seorang manusia biasa apabila tepukan terakhir sudah hilang. Bahagian inilah yang jarang terlihat apabila orang bercakap tentang kehidupan seorang seniman. Khalayak mengenali lagu, wajah dan suara, tetapi tidak semestinya mengenali kesunyian yang datang selepas persembahan. Tahun demi tahun berlalu dengan irama yang hampir sama, namun dunia di sekelilingnya tidak pernah berhenti berubah. Bunyi musik berubah. Cara orang mendengar lagu berubah.
Generasi yang pernah membesar bersama suara Ramli semakin berusia, sementara generasi baharu datang dengan idola mereka sendiri. Penyanyi muda muncul dengan tenaga, gaya, dan bahasa muzik yang berbeza. Pentas yang dahulu terasa seperti seluruh dunia kini perlu dikongsi dengan zaman yang terus bergerak ke hadapan. Ramli tidak boleh meminta masa berhenti hanya kerana cintanya terhadap muzik belum berkurang. Disitulah perjalanan ini menjadi menyakitkan dengan cara yang lebih senyap. Bukan kisah tentang skandal yang direka-reka, bukan tentang pengkhianatan, kemuflisan atau penyakit maut yang tidak pernah disahkan. Kehilangan terbesar berlaku sedikit demi sedikit. Usia muda yang tidak boleh dipanggil kembali. Seorang penyanyi boleh menyanyikan lagu lama sekali lagi, gitar boleh memainkan melodi yang sama, malah penonton boleh menyanyikan setiap bait bersama-sama. Tetapi tubuh yang berdiri di atas pentas bukan lagi tubuh lelaki muda dari puluhan tahun sebelumnya. Setiap tahun meninggalkan sesuatu pada wajah, langkah, dan tenaga. Ironinya, cinta terhadap muzik tidak semestinya menua pada kelajuan yang sama. Di dalam dirinya mungkin masih ada keinginan untuk terus berdiri di bawah lampu, mendengar dentuman muzik dan melihat tangan penonton terangkat, sedangkan masa terus mengambil sedikit demi sedikit perkara yang pernah dianggap kekal. Mungkin itulah harga paling sunyi bagi kehidupan yang terlalu lama berada di hadapan orang ramai. Ketika semua orang mahu mengingati kita sebagaimana dahulu, kita sendiri terpaksa hidup dengan diri kita yang sedang berubah hari demi hari. Namun Ramli terus bergerak. Satu persembahan selesai, kemudian datang persembahan berikutnya. Pakaian pentas dipakai semula, gitar kembali diangkat, mikrofon kembali berada di tangannya. Seolah-olah selagi suara masih keluar, perjalanan itu belum mempunyai alasan untuk berhenti. Tetapi selepas berdekat-dekat tubuhnya mengikuti kehendak muzik, pada awal tahun 2022, sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh penonton akhirnya memaksanya berhenti seketika. Sekitar Februari 2022, perjalanan yang selama ini terus bergerak itu tiba-tiba mendapat satu tanda berhenti. Ramli Sarip mengesahkan bahwa dirinya positif COVID-19. Tiada gambaran dramatik tentang unit rawatan rapi. Tiada alat bantuan pernafasan, tiada dokter berlari di koridor, dan tiada alasan untuk menggambarkan keadaannya seolah-olah berada di ambang maut. Apa yang dialami Ramli sebenarnya jauh lebih sederhana, batuk, rasa seperti selesema, dan keletihan. Namun bagi seorang penyanyi, perkataan letih mempunyai makna yang sedikit berbeza. Ramli telah menghabiskan puluhan tahun menggunakan tubuhnya sebagai sebahagian daripada pekerjaannya. Nafas bukan sekadar udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Nafas menentukan berapa lama sebuah nota boleh ditahan. Tenaga bukan sekadar kemampuan untuk berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Tenaga diperlukan untuk berdiri di pentas, mengawal suara, mengikuti muzik, dan memberikan sesuatu kepada penonton. Maka apabila tubuh tiba-tiba meminta lebih banyak rehat, walaupun gejalanya tidak dianggap serius, ia boleh membuat seseorang sadar betapa banyak perkara yang selama ini dilakukan tanpa berfikir. Batuk yang bagi orang lain mungkin sekadar gangguan kecil terasa berbeza apabila suara adalah sebahagian daripada identiti. Rasa lesu pula seakan menarik garis antara kehendak fikiran dan kemampuan tubuh. Ramli mahu bergerak seperti biasa, tetapi buat sementara waktu tubuhnya mempunyai keputusan sendiri. Namun ada satu fakta penting yang tidak boleh hilang di tengah cerita ini. Pada waktu tersebut, Ramli sendiri menjelaskan bahawa beliau tidak mempunyai penyakit serius atau penyakit kronik. Beliau juga mengatakan dirinya tidak merokok dan menjaga pemakanan dengan agak baik. Ini bukan kisah tentang tubuh yang telah lama dihancurkan penyakit, lalu tiba-tiba runtuh. Sebaliknya, ia hanyalah satu episod kesihatan yang datang tanpa dijemput pada seorang lelaki yang selama bertahun-tahun cuba menjaga dirinya agar terus mampu melakukan perkara yang paling dicintainya. Hari-hari selepas keputusan positif itu bergerak lebih perlahan daripada malam-malam di atas pentas. Tiada sorakan untuk dikejar. Tiada keperluan memaksa sebuah nota keluar. Yang diperlukan hanyalah membiarkan tubuh melakukan pekerjaannya sendiri. Berehat dan pulih. Dan Ramli akhirnya sembuh. Mikrofon masih menunggunya, lagu-lagu lama masih ada, dan kehidupan perlahan-lahan kembali bergerak. Tetapi pengalaman itu meninggalkan satu perbezaan kecil
dalam cara kita melihat perjalanan Ramli. COVID-19 boleh datang, kemudian berlalu, batuk boleh reda, rasa seperti selesema boleh hilang, tenaga boleh kembali. Tetapi ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar berundur bersama proses pemulihan itu, usia. Tahun 2022 berlalu. Angka pada kalender berubah menjadi 2023, kemudian 2024. Lagu-lagu masih dimainkan, dunia musik terus menghasilkan wajah-wajah baharu, sementara lelaki yang pernah berdiri di pentas dengan tenaga seorang anak muda itu terus berjalan ke hadapan. Rambut semakin putih, garis pada wajah semakin jelas, tetapi keinginan untuk menyanyi belum meninggalkannya. Dan tanpa banyak bunyi, tanpa sebuah peristiwa besar yang mengumumkannya, Ramli perlahan-lahan menghampiri satu angka yang membawa makna berbeza daripada semua tahun sebelumnya, 73. Menjelang Oktober 2025, Ramli Sarip sudah berusia 73 tahun. Dan barangkali perkara paling menarik tentang dirinya pada ketika itu ialah kisahnya tidak membawa kita ke sebuah bilik hospital. Ramli mengatakan bahawa secara keseluruhannya kesihatannya masih baik. Dia masih menyanyi, masih berdiri di hadapan mikrofon, masih melakukan perkara yang telah menjadi sebahagian besar daripada hidupnya. Cuma sesekali tubuh itu memberikan isyarat kecil, rasa sakit di sana-sini, sedikit ketidakselesaan yang datang tanpa dijemput. Ramli tidak menjadikannya sebuah tragedi. Baginya, pada usia seperti ini, tubuh memang boleh mula bercakap dengan cara yang tidak pernah dilakukan ketika muda. Dia juga tidak perlu melawan setiap rasa sakit, seolah-olah usia adalah musuh yang mesti dikalahkan. Pada usia 73 tahun, Ramli bukan sedang berjuang untuk membuktikan bahawa dirinya tidak tua. Dia hanya meneruskan kehidupan bersama tubuh yang telah membawanya lebih daripada 7 dekad. Tubuh yang pernah mengangkat gitar, menempuh perjalanan, berdiri berjam-jam di pentas, dan mengeluarkan suara yang menemani kehidupan begitu ramai orang. Jika dua gambaran Ramli diletakkan bersebelahan, perbezaannya hampir seperti melihat masa itu sendiri. Di satu sisi ada Ramli muda, rambut yang menjadi sebahagian daripada image-nya, gitar di tangan, langkah penuh tenaga, cahaya pentas, dan suara penonton yang bergema. Di sisi lain ada Ramli pada usia 73 tahun. Mikrofon mungkin masih kelihatan sama. Lagu lama masih mempunyai melodi yang sama. Tetapi masa kini jelas tertulis pada wajah lelaki yang menyanyikannya. Dan yang berubah sebenarnya bukan Ramli seorang. Penontonnya turut menua bersamanya. Ada orang yang mengenali lagu-lagunya ketika mereka masih remaja, tetapi hari ini mungkin sudah berusia 50, 60, malah 70 tahun. Mereka datang bukan hanya untuk mendengar sebuah lagu lama, tetapi mungkin juga untuk bertemu semula dengan sebahagian daripada diri mereka sendiri yang pernah hidup puluhan tahun dahulu. Sebab itulah rasa pilu dalam perjalanan Ramli tidak memerlukan kanser, penyakit terminal atau tragedi yang dicipta untuk menjadikannya lebih menyentuh. Ada kenyataan yang jauh lebih sederhana tetapi sukar dielakkan. Tiada seorang seniman pun boleh berdiri di luar perjalanan masa. Suara boleh disimpan melalui rakaman. Lagu boleh dimainkan semula 1000 kali. Foto seorang penyanyi muda boleh kekal muda selama-lamanya. Tetapi manusia di dalam foto itu tetap perlu bangun setiap pagi dan meneruskan hidup dalam tubuh yang bertambah usia. Malam itu, persembahan akhirnya sampai ke penghujung. Tepukan kedengaran buat kali terakhir sebelum penonton mula meninggalkan tempat duduk mereka. Barisan kerusi perlahan-lahan menjadi kosong. Beberapa kelompok cahaya di atas pentas dipadamkan satu demi satu sehingga ruang yang tadi dipenuhi muzik kembali sunyi. Sebuah mikrofon masih berdiri di atas pemegangnya. Tidak jauh dari situ, gitar yang baru digunakan diletakkan semula. Di belakang pentas, jauh daripada mata orang ramai, seorang lelaki berusia 73 tahun yang beberapa menit sebelumnya masih bernyanyi di hadapan penonton berjalan perlahan menuju ke biliknya. Tiada siapa perlu bertanya berapa tahun lagi suaranya akan terus kedengaran dari atas pentas. Tiada siapa perlu membuat janji tentang persembahan berikutnya. Kerana pada malam itu, Ramli Sarip baru sahaja selesai menyanyikan sebuah lagu